Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi. Sebelum kita nak memberi fokus kepada tumpuan pada sebelah petang ini, kita nak memberi sedikit gambaran dan juga kemas kini, khususnya melihat kepada perkembangan semasa konflik dan juga pergolakan yang berlaku di Timur Tengah, khususnya membabitkan pasca serangan Iran terhadap Israel. Kami masih lagi membawakan perkembangan terkini, khususnya di platform astroauni.com. Anda boleh terus ke astroauni.com. Ada satu ruangan khusus kami sediakan, namanya Lapor Langsung, dan berita, artikel dan video-video kami muat naik, khususnya terkait tentang apa yang menjadi perhatian antara Iran dan juga Israel. Kalau melihat kepada yang terbaru, Tehran akan bertindak balas dalam beberapa saat jika diserang. Ini kami petik daripada apa yang disebutkan oleh Timbalan Menteri Luar bagi Hal Ehwal Politik Iran, Ali Bagheri Kani, yang mana mengatakan Israel telah membuat kesilapan strategik dengan menyerang bahagian konsular kedutaan Iran di Damsyik. Dan berikutnya ada beberapa lagi perkembangan lain, antaranya PBB juga bimbang Israel serang kemudahan nuklear Tehran. Okey, itu berkaitan dengan serangan drone Iran terhadap Israel, dan perkembangan lain kami bawakan di Lapor Langsung. Dalam masa yang sama, kami juga membawakan perkembangan semasa, khususnya berkaitan dengan krisis kebuluran, krisis kemanusiaan dan juga apa yang berlaku, desakan antarabangsa berkaitan dengan kejahatan senjata di Gaza, dan antara lain yang terkait tentangnya adalah berkaitan dengan misi flotila, yang mana aktivis kemanusiaan dari seluruh dunia bakal berkumpul di Istanbul, Turki 18 April ini untuk terlibat dalam persiapan akhir sempena misi Break the Siege of Gaza Freedom Flotilla, yang mana mereka yang terlibat dalam misi kemanusiaan ini bersatu di bawah gerakan Freedom of Flotilla Coalition FFC. Menurut pengurusi Humanitarian Care Malaysia MyCare, Datuk Seri IR Dr. Kamal Nasharuddin Mustafa, objektif penubuhan FFC pada tahun 2010 adalah untuk memecah kepungan di Gaza yang berada di bawah kepungan Israel selama lebih 17 tahun. 3 buah kapal akan berlayar pada April 2024 ini, terdiri daripada satu kapal kargo 5,000 tan dan 2 kapal penumpang yang boleh memuatkan lebih 1,000 orang. Kapal-kapal ini akan membawa bantuan kemanusiaan yang cukup mendesak dan penting, seperti bantuan perubatan, pak makanan, pakaian, kemah dan beberapa buah kenderaan, termasuk 8 buah ambulans. Pada masa sama, ujarnya FFC menerima 11,000 permohonan daripada 30 buah negara dan seramai 1,000 peserta telah dipilih, termasuk 20 orang daripada Malaysia, terdiri daripada pengamal media, doktor dan aktivis kemanusiaan. Antara NGO antarabangsa yang terlibat termasuk Humanitarian Care Malaysia, MyCare, Insani Yardim Waqfi IHH, Ship to Gaza Norway, Rumbo Gaza dan US Ship to Gaza. Dan sementara itu, pengerusi MyCare menegaskan bahawa keselamatan peserta yang terlibat dalam misi Freedom Flotilla ke Gaza akan menjadi keutamaan penganjur di bawah gerakan Freedom Flotilla Coalition FFC. Saya difahamkan, SC nanti Dr. Fazian dan Haji KZ boleh tambah, saya difahamkan segala langkah-langkah keselamatan telah diambil oleh pihak penganjur, termasuk juga kursus 2 hari akan diberikan kepada semua peserta supaya kita sentiasa peka dengan the do's and don'ts. Dan kita tahu peristiwa sekarang agak genting dengan isu Iran Israel, but pihak penganjur sedang meneliti, monitor keadaan. Setakat ni tidak ada sesuatu yang boleh menghalang pelayaran, kita akan proceed. Tapi tentunya pihak penganjur akan melihat akan kemungkinan yang akan berlaku. Tetapi saya boleh katakan safety and security of the participant is paramount. Ada perkara yang utama dan tidak akan
compromise dalam bab itu. So we are monitoring the situation lah, insyaAllah. Baik, analisis lanjut dan juga diskusi yang dengan lebih panjang kami bawakan di platform Agenda Awani. Malam ini semalam malam temu bual bersama dengan Dr. Fauziah Muhammad Hassan, ahli lembaga pemegang amanah MyCare, yang mana berkongsi pandangan bukan sahaja melihat kepada apa persiapan bagi peserta-peserta dengan lebih kurang 20 orang daripada rakyat Malaysia yang terlibat dalam misi di peringkat antarabangsa ini, tetapi melihat kepada apa sebenarnya yang pengalaman yang pernah dilalui sebelum ini dengan mengambil kira cabaran-cabaran cabaran-cabaran baru melibatkan krisis yang berlaku di peringkat Timur Tengah. Itu kami bawakan pada malam ini, 9 malam di Agenda Awani. Baik, kita nak berfokus pada petang ini di pantau agenda reformasi, khususnya melihat kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia baru-baru ini, yang mana telah pun mengambil inisiatif memperluaskan pengambilan calon guru tajaan kementerian bagi mengikuti latihan pra-perkhidmatan program ijazah sarjana muda perguruan PISMP mulai ambilan tahun ini. KPM dalam kenyataannya memaklumkan ia diperluaskan kepada lepasan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM, sijil tinggi agama Malaysia STAM dan program matrikulasi. Dan KPM juga menyebut ia bagi membuka peluang kepada lebih ramai calon yang berminat jadi guru untuk memohon kemasukan ke program berkenaan. Dan selain itu juga ia antara lain dapat memastikan calon terbaik dipilih bagi mengikuti program berkenaan, dan inisiatif ini membuktikan komitmen berterusan KPM dalam menangani isu kekurangan guru selain memastikan kualiti calon guru terbaik yang dapat menyumbang kepada agenda reformasi pendidikan negara. Untuk waktu ini, boleh saya nak terus bersama dengan Dr. Anwar Ahmad. Dr. Anwar Ahmad adalah pensyarah kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum. Melihat kepada susulan kenyataan ini, saya tahu banyak diskusi dan juga perkara yang telah pun dibawakan dan telah pun dibincangkan oleh doktor, khususnya di laman media sosial doktor di Facebook. Tapi untuk waktu ini, sebelum kita nak bercakap tentang baik dan buruk, mungkin pro and cons daripada apa yang diusulkan oleh KPM ini sendiri, sedikit gambaran untuk kita melihat keperluan untuk program tajaan ini diperluaskan dan bagaimana untuk kita memahami situasi sebenar apabila melibatkan graduan pendidikan guru ini dan juga realiti di peringkat sekolah itu sendiri. Baik, terima kasih Zawazi. Yang pertama sekali untuk makluman masyarakat umumnya, di negara kita mempunyai dua program yang dipanggil sebagai PISMP, Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, yang dilaksanakan di IPGM di seluruh negara. Yang keduanya program yang dipanggil sebagai Ijazah Sarjana Muda Pendidikan yang dilaksanakan di IPTA dan juga IPTS. Dan kita juga ada program tambahan sebenarnya yang dipanggil sebagai Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah ataupun DPLI. Jadi tiga program ini adalah program-program yang telah disediakan oleh KPM dan juga oleh KPT untuk melatih guru-guru untuk sistem pendidikan di negara kita. Misalnya untuk IPGM, mereka akan menyediakan guru-guru untuk sekolah rendah, manakala untuk IPTA, IPTS dan juga Diploma Pendidikan Lepasan Siswaza akan disediakan untuk guru-guru di sekolah menengah. Jadi kalau kita melihat kepada apa yang telah diwawarkan oleh KPM baru ini, pada saya itulah satu tindakan yang proaktif yang bertujuan untuk menambahkan ataupun memperluaskan peluang kepada calon-calon guru di kalangan mereka yang mempunyai kelulusan STPM, STAM dan juga matrikulasi. Jadi jika kita melihat secara umum, ia adalah satu tindakan yang baik dan ini akan membuka lebih banyak peluang kepada lepasan STPM dan juga STAM serta matrikulasi untuk memohon menjadi guru-guru di dalam program PISMP ataupun program-program di peringkat IPG untuk pendidikan ataupun untuk sistem pendidikan rendah di negara kita. Jadi pada peringkat awal ni saya menyambut baik usaha dan juga dasar yang baru dilakukan oleh KPM ini kerana saya percaya bahawa pada akhirnya kita ingin melihat bahawa calon-calon guru yang diambil, yang dilatih dalam sistem latihan keguruan kita adalah di kalangan
calon-calon yang terbaik yang mempunyai kelayakan akademik yang baik di peringkat SPM, STPM, STM dan juga matrikulasi. Jadi harapan kita supaya dasar ini dapat dilaksanakan dengan baik. Mungkin sebagai permulaan ni Fauzi, apa yang mungkin menimbulkan pertanyaan di dalam masyarakat adalah adakah dasar ini adalah satu dasar yang mempunyai tempoh masa tertentu ataupun ia akan menjadi satu dasar yang akan diteruskan satu masa yang kita tidak tahu bila tarikh tamatnya. Kerana kita tahu bahawa dengan pengambilan calon-calon di kalangan STPM, STM dan juga matrikulasi ini, ia sebenarnya akan tidak kita nafikan ia akan menyebabkan berlakunya pertambahan bilangan calon yang akan dilatih jika bilangan calon di kalangan mereka yang daripada lepasan SPM itu tidak dikurangkan. Jadi itu tidak, kita belum ada maklumat yang jelas tentang perkara itu. Sama ada adakah lepasan SPM itu calonnya akan dikurangkan untuk memberi laluan kepada calon-calon daripada SPM ataupun ini adalah satu proses tambahan daripada bilangan yang sedia ada. Jadi kalau ini satu tambahan, berapa lama yang kita akan lakukan proses ini untuk memastikan bilangan guru-guru itu mencukupi? Karena kalau kita lihat sekarang ni, apabila sampai satu tempoh masa yang tertentu, tentu saja bilangan guru memenuhi kuota yang ada dalam sistem pendidikan negara kita, dan apakah selepas itu mereka ini akan terus diambil, STPM, STAM dan juga metro akan terus diambil atau bagaimana? Jadi ini antara persoalan-persoalan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang saya juga terima daripada ibu bapa, daripada guru-guru dan sebagainya. Kita harap ada penjelasan yang lebih lanjut daripada KPM supaya tujuan ataupun tindakan yang baik ini akan dapat penjelasan di dalam masyarakat. Doktor, sebelum kita nak memberi tumpuan kepada apa yang dicadangkan ataupun apa yang akan inisiatif yang akan diperluaskan PISMP ini, mungkin doktor boleh kongsikan sedikit sebab setiap kali kalau kita menemu bual doktor khususnya berkaitan dengan aspek jumlah guru di peringkat sekolah, doktor sering mengatakan di peringkat sekolah tu kekurangan guru. Setiap tahun akan ada lebih kurang berpuluh ribu ataupun beratus ribu juga yang berhenti sama ada bersara awal ataupun tamat tempoh. Jadi dengan adanya program seperti ini, bukankah ia setidak-tidaknya dapat menutup masalah isu kekurangan guru itu, doktor? Ya, secara umum kita dapat melihat bahawa bilangan kekurangan di negara kita, bilangan guru di negara kita ini semakin bertambah baik. Maksudnya kalau kita lihat angka daripada tahun 2021 sehingga 2024, jumlah guru baru yang telah dilantik oleh KPM itu jumlahnya mencecah hampir 35,000. Jadi ini satu jumlah yang besar yang tidak pernah dilakukan sebelum-sebelum ini. Jadi pada saya langkah-langkah seperti ini pasti akan berterusan dalam tempoh jangka masa yang akan datang, dan saya fikir KPM telah mempunyai jangka masa ataupun mempunyai perancangan masa bilakah isu kekurangan guru yang kritikal ini dapat diselesaikan, dan mengambil usaha dan inisiatif yang telah dilakukan oleh KPM sejak 2021 sehingga 2024, saya yakin isu kekurangan guru ini dapat dikurangkan walaupun kita mungkin tidak boleh menyelesaikan disebabkan oleh ada guru-guru yang akan bersara lebih awal kerana masalah kesihatan. Begitu juga dengan tiba-tiba mereka mungkin mengambil idea untuk mereka berhenti menjalankan perniagaan dan sebagainya. Tetapi bilangan itu tidaklah terlalu ramai. Jadi saya jangkakan jika usaha yang dilakukan sejak 2021 sehingga 2024 ini diteruskan oleh KPM dengan mengambil guru-guru baru dengan jumlah yang lebih besar, saya percaya bahawa isu kekurangan guru di negara kita dapat diselesaikan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita lihat secara angka, kita dapati bahawa isu kekurangan guru ini lebih ketara di sekolah menengah. Di sekolah rendah itu, walaupun kita berhadapan dengan isu kekurangan guru, tetapi disebabkan oleh isu itu telah diuruskan dengan baik oleh KPM kerana mereka telah membuat unjuran yang lebih tepat, di mana IPG telah mengambil bilangan guru untuk dilatih sesuai dan selari dengan bilangan guru-guru yang akan bersara, akan berpencen dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di peringkat sekolah rendah, isu kekurangan guru itu tidak begitu membimbangkan kita. Tetapi di peringkat sekolah menengah, kita lihat kita masih memerlukan ramai guru-guru
khususnya guru-guru di dalam subjek-subjek yang melibatkan bilangan murid yang ramai. Misalnya bahasa Melayu, sejarah, kursus-kursus ataupun mata pelajaran yang wajib ambil ini. Dan begitu juga dengan beberapa subjek lain seperti sains, matematik dan sebagainya. Dan itu juga bergantung kepada negeri. Negeri-negeri tentu mengalami kekurangan guru yang lebih ketara daripada negeri lain dan sebagainya disebabkan oleh isu sekolah pedalaman, ada guru yang mahu pulang ke kampung halaman mereka sendiri dan sebagainya. Jadi pada saya isu yang harus diberikan perhatian yang lebih ketara sekarang ataupun lebih serius sekarang adalah bagaimana untuk mengurangkan guru-guru di peringkat sekolah menengah. Saya percaya bahawa KPM telah berjaya menguruskan dengan baik isu guru-guru di peringkat sekolah rendah dan tidak banyak isu-isu yang wujud. Tetapi di sekolah menengah ini disebabkan oleh sistemnya adalah sistem ijazah sarjana muda pendidikan yang ditawarkan di peringkat universiti. Jadi perlu ada keselarasan yang lebih jelas berapakah bilangan guru-guru yang dikeluarkan oleh universiti-universiti ini dapat ditampung oleh sistem pendidikan negara kita. Jadi apa yang berlaku sekarang ni Fauzi, kita dapati bahawa ramai graduan-graduan ISMP ini, ijazah sarjana muda pendidikan di IPT ini yang belum ditempatkan ataupun belum dipostingkan kerana mereka ini mengamalkan ataupun sistem terbuka di mana mereka perlu memohon untuk ditempatkan berbanding dengan sekolah rendah di mana mereka telah pun ditentukan lebih awal di peringkat dalam IPG lagi, semasa belajar lagi. Jadi saya rasa pengalaman yang baik di peringkat amalan di peringkat sekolah rendah, penempatan guru-guru sekolah rendah itu kita boleh laksanakan juga di peringkat sekolah menengah di mana guru-guru yang sedang dalam latihan kalau boleh kita dapat tawarkan pada mereka lebih awal, mereka tahu bahawa mereka sudah ada penempatan dan ini akan menyebabkan mereka lebih mudah untuk terus apabila bergraduan di universiti mereka terus dapat menempatkan diri mereka di sekolah-sekolah untuk memulakan perkhidmatan mereka sebagai guru. Okey, Doktor, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini, kalau saya rujuk kepada hantaran ataupun posting Doktor susulan ataupun merespon kepada program ini yang diperluaskan oleh KPM ini panjang. Ada 5 persoalan lain yang dibangkitkan oleh Doktor. Tapi itu satu perkara. Tapi akhirnya kita bercakap tentang isu kekurangan guru dan isu lambakan graduan. Akhirnya perjalanan untuk kita menuju kepada agenda reformasi pendidikan negara itu jauh. Ada perkara yang baik kita boleh puji, tapi ada perkara yang boleh ditambah baik itu perlu dibincangkan. Kita nak bercakap tentang perkara itu. Pantau agenda reformasi, berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi. Kami masih lagi bersama dengan Dr. Anwar Ahmad, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, yang mana kita bercakap tentang program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP yang diperluaskan. Apa sebenarnya implikasi yang baik kita puji, yang mungkin yang perlu ditambah baik perlu dibincangkan kerana pengambilan calon guru bagi program ini, PISMP ini diperluaskan kepada lepasan STPM, STAM, STM dan juga matrikulasi. Pada waktu ini masih lagi belum begitu jelas tentang berapa lama tempoh yang perlu diambil untuk bagi lepasan ataupun bagi mereka yang mengikuti program ini. Doktor, dan saya kira itu juga antara yang dibangkitkan oleh Doktor dalam 5 soalan yang panjang dalam hantaran dan juga posting Doktor di laman media sosial Facebook. Meskipun tidak ada lagi penjelasan berkaitan dengan tempoh sama ada berapa tahun PISMP juga apa beza je nanti dengan program yang satu lagi, mungkin apa cadangan daripada Doktor untuk melihat kepada tempoh itu sendiri? Ya, terima kasih Fauzi. Yang pertama sekali kita masih menunggu sebenarnya penjelasan yang lebih lanjut daripada KPM berkaitan dengan sistem pengambilan calon-calon STPM, STAM dan juga matrik. Kerana kalau kita tahu, kalau kita amalan kita sekarang ni, biasanya calon-calon SPM itu berumur 18 tahun. Mereka dapat 6 kredit, mereka layak untuk dipertimbangkan untuk menjadi calon-calon guru di IPG. Tetapi STPM bermaksud 2 tahun lebih lewat. Maksudnya mereka berumur 19 ataupun 20 tahun. Jadi adakah sistem yang akan mereka lalui ini sama seperti calon-calon SPM yang telah masuk? Adakah mereka akan belajar bersama-sama dan mereka akan belajar 4 tahun
Jadi kita akan nampak dua kelompok ataupun dua kohort umur. Satu yang berumur 18 tahun mungkin, yang satu lagi berumur mungkin 19 ataupun 20 tahun yang belajar bersama-sama di IPG. Apakah itu sistem yang kita akan lalui selepas ini apabila dasar ini dilaksanakan di mana pelajar-pelajar calon-calon STPM juga boleh memohon. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah apa yang sedang dicadangkan ini. Hasilnya itu hanya kita akan rasai 4 tahun atau 5 tahun daripada sekarang. Apabila mereka mungkin masuk pada tahun hadapan dan 4 tahun program itu berjalan, maka tahun yang kelima barulah kita dapat merasai hasil ataupun keputusan daripada dasar ini. Yang menjadi isu kita sekarang ni adalah kekurangan guru kita pada waktu ini. Bukan 5 tahun pada 5 tahun lagi. Waktu ini pun kita sedang berhadapan dengan isu kekurangan guru. Dan kita dapati bahawa yang pertama adalah berlaku kekurangan guru di peringkat sekolah-sekolah menengah, di mana sekolah menengah ini bukan di bawah program PISMP. Jadi pada saya, apabila saya mendengar pemakluman ini, saya merasakan keutamaan itu yang harus difikirkan kembali. Apakah keutamaan kita pada waktu ini berbanding dengan 5 tahun, 6 tahun yang akan datang, yang juga penting tetapi perlu difikirkan untuk menyelesaikan isu-isu terkini ataupun yang sedang kita hadapi berkaitan dengan isu kekurangan guru. Dan kita tahu bahawa kekurangan guru itu berlaku di sekolah menengah di bawah program ISMP, dan kita harap supaya lebih ramai guru-guru dilantik. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah nampak usaha itu, tetapi ia masih tidak memadai, masih perlukan lebih ramai guru untuk dilantik bagi menyelesaikan isu-isu khususnya di kawasan-kawasan yang mempunyai bilangan murid yang terlalu ramai. Sebab salah satu punca kesesakan murid yang sedang berlaku di negara kita juga, kalau kita pernah dengar satu kelas hingga 45-50 orang itu, salah satu punca atau faktornya juga disebabkan oleh kekurangan guru. Kerana guru tidak mencukupi di sekolah-sekolah itu, maka mereka terpaksa dihimpunkan dalam satu kelas yang lebih ramai murid. Kalau guru-guru itu mencukupi, mungkin itu akan dapat sedikit sebanyak menyelesaikan ataupun membantu masalah kelas-kelas yang terlalu sesak dengan murid-murid. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga sedang berhadapan dengan guru-guru yang bukan option. Ini ada satu perkara yang mesti diberi perhatian yang serius oleh KPM, kerana guru-guru ini selama 4 tahun mereka akan dilatih di dalam option mereka. Misalnya guru matematik dilatih 4 tahun untuk menjadi mahir dengan kaedah pengajaran, pembelajaran, pentaksiran matematik. Jadi apabila mereka ke sekolah, tiba-tiba mereka diminta untuk mengajar subjek lain, bahasa Melayu atau subjek sejarah atau subjek yang bukan subjek option mereka. Ini sebenarnya akan mengurangkan kemahiran mereka, mengurangkan keberkesanan mereka, dan akhirnya mereka terpaksa belajar semula untuk menjadi guru yang bukan di dalam option mereka. Jadi ini mengambil masa untuk mereka kembali menguasai ilmu-ilmu pengajaran dan pembelajaran yang bukan di dalam option mereka, sedangkan ilmu yang 4 tahun mereka belajar di universiti dalam bidang yang menjadi option mereka itu tidak diamalkan di sekolah. Jadi saya fikir beberapa perkara yang lebih menjadi keutamaan selain daripada hanya melihat kepada isu dasar pengambilan STPM dan sebagainya, pada saya ada beberapa isu lain yang lebih serius, lebih kritikal, yang mesti diambil perhatian yang lebih serius oleh KPM pada waktu ini untuk tujuan menyelesaikan isu kekurangan guru, menyelesaikan isu guru bukan option, dan juga menyelesaikan satu lagi perkara, Fauzi, yang mungkin saya nak sentuh adalah kita tahu bahawa memang ada guru yang bersara awal disebabkan oleh mereka memilih untuk bersara awal kerana beban tugas dan sebagainya, seperti yang telah dikaji oleh NUTP ataupun Kongres Guru-Guru Kebangsaan. Tetapi ada sebahagian guru juga yang mereka ini berada dalam keadaan yang tertekan, tetapi mereka tidak boleh bersara awal kerana mereka mempunyai komitmen hutang kenderaan, hutang rumah, komitmen terhadap pendidikan anak-anak dan sebagainya. Mereka tidak boleh berhenti, tetapi mereka berada dalam keadaan yang tertekan. Pada saya, kalau saya boleh memberi pandangan, sebenarnya kumpulan yang tidak boleh berhenti disebabkan oleh komitmen mereka, tetapi mereka sedang dalam keadaan yang tertekan disebabkan mereka tidak sudah hilang semangat, motivasi untuk menjadi guru. Ini lebih membimbangkan kita berbanding dengan guru-guru yang telah bersara awal. Kerana guru yang bersara awal tu kita boleh ambil guru-guru baru untuk menggantikan tempat-tempat mereka. Tetapi guru-guru yang tidak boleh bersara disebabkan mereka mempunyai komitmen yang berbagai-bagai,
dan mereka terpaksa terus mengajar, tetapi hati mereka sudah tidak ada di dalam profesion keguruan. Dan inilah guru-guru yang membimbangkan kita kerana ia sedang berhadapan dengan anak-anak kita setiap hari di dalam kelas. Jadi kita harapkan supaya selain daripada menyelesaikan isu kekurangan guru melalui pengambilan guru-guru baru, kita juga mengharapkan mesti ada program-program untuk mengembalikan semangat, mengembalikan rasa ingin menjadi guru yang baik itu di kalangan guru-guru yang mungkin berhadapan dengan masalah yang saya sebutkan tadi. Jadi itu harapan kita, Fauzi. Doktor, jika ada kesempatan nanti mungkin kita boleh bercakap tentang perkara itu, dan dalam kesempatan selain daripada kita bercakap tentang isu kekurangan guru dan juga option guru yang ada pada ketika ini, perkara yang disebutkan oleh Dr. sebentar tadi berkaitan dengan guru-guru yang terperangkap dalam motivasi dan juga kemahuan dan juga kehendak dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru dan juga sebagai cikgu ini juga perlu diberi perhatian, dan mana kita nak bercakap tentang perjalanan jauh kita nak mencapai agenda reformasi pendidikan negara. Terima kasih Dr. Anwar Ahmad, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, yang mana berkongsi pandangan melihat kepada susulan kenyataan yang dibawa oleh KPM, yang mana antara lain untuk inisiatif yang diambil oleh KPM, inisiatif untuk memperluaskan pengambilan calon guru tajaan KPM itu sendiri, dalam mana untuk mengikuti latihan pra-perkhidmatan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP yang dikatakan akan bermula ambilannya pada tahun ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Anwar Ahmad. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Pantau agenda reformasi. Saya Fauzi Din Sahumat.